Ya, terima kasih akan terus bersama-sama kami dalam siaran Selamat Pagi Malaysia. Dan seperti yang disebut oleh Syaril, tadi kita terus saja ke segmen Lensa Medik sebenarnya, dan seperti mana sebelum ini setiap hari Selasa kita bawakan sebenarnya satu-satu isu ataupun topik kesihatan untuk sama-sama kita kongsikan dan dapatkan maklumat berguna sebenarnya untuk kita menjadi generasi yang lebih sihat insya-Allah pada masa akan datang. Dan hari ini menarik sebenarnya untuk kita bercakap tentang penyakit yang bermula dari perut atau usus, dan pada masa kini penyakit kronik mengancam masyarakat Malaysia sebenarnya, tapi ia datang dalam bentuk yang mungkin kita sendiri tidak begitu peka dan juga sedikit alpa mengenainya. Nama-namanya adalah diabetes, hipertensi dan obesiti, dan bagaimana sebenarnya kesihatan usus boleh membantu menangani isu-isu yang penting ini. Dan kita akan bercakap berkenaan dengan ini bersama-sama dengan Dr. Azizan Abdul Aziz, pengamal perubatan am. Apa khabar, Doktor? Baik, terima kasih Sharina. Ya, terima kasih kerana bersama-sama kami. Mungkin doktor kena terangkan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan penyakit kronik ini bermula ataupun berpunca dari perut, dari usus. Okay, terima kasih Sharina, dan terima kasih pada pihak RTM kerana menjemput saya, bendahari pada Persatuan Saham iaitu Society for Advancement Hormone dan Healthy Aging Medicine Malaysia, ataupun Persatuan Kemajuan Perubatan Hormon dan Penuaan Sihat Malaysia. Okey, yang Sharina cakap tadi, penyakit kronik ini bermula daripada kesihatan perut dan usus yang kurang sihat. Okey, sebelum tu saya nak terangkan, perut dan usus merupakan otak kedua dalam badan kita. Oh, okey. Ni kerana 70% daripada serotonin. Serotonin ialah sejenis hormon yang buat kita rasa gembira. Itu dihasilkan dari usus. Dan 70% ketahanan badan atau sistem imun kita juga terletak pada usus. Jadi nak menjaga kesihatan usus, memang usus dan perut memang penting, ya. Jadi kesihatan perut usus yang kurang baik akan menghasilkan inflamasi yang kronik yang akan menyebabkan penuaan yang lebih cepat dari kebiasaan. Inflamasi kronik dan penuaan yang lebih cepat adalah punca penyakit degeneratif yang seperti Sharina cakap tadi, kencing manis, darah tinggi, artritis dan juga kanser. Okey. Jadi mesti kita nak tahu kesihatan perut dan usus tu bergantung kepada faktor apa. Ya. Satu, kita mesti pastikan perut kita menghasilkan asid hidroklorik yang mencukupi, sebab asid hidroklorik ni penting untuk penghadaman dan juga untuk dalam dia pH dalam perut tu dia mesti acidic untuk penghadaman tu berlaku. Penghadaman mesti, kita punya penghadaman mesti berlaku dengan sempurna. Kalau tidak, kita nanti dapat tidak penghadaman. Jadi macam mana kita nak sihat kalau makanan yang masuk tu tidak hadam. Jadi satu, kita mesti ada asid hidroklorik yang mencukupi. Satu, kedua, kita mesti ada enzim-enzim penghadaman. Ya, kita punya usus ni dia keluarkan dan perut juga mengeluarkan enzim-enzim penghadaman. Jadi itu semua mesti mencukupi. Macam saya kata, untuk penghadaman yang sempurna, ya. Lepas tu kita mesti ada bakteria yang berguna. Kita ada flora dalam usus kita ni, bakteria yang berguna tu mesti mencukupi juga. Dan hati atau liver dan pundi hempedu yang berfungsi dengan bagus. Okey. Jadi dalam kehidupan kita seharian ni, macam mana punca kesihatan perut dan usus, punca kesihatan perut usus yang menjadi kurang baik, ya. Satu, dalam hidup kita seharian yang senantiasa sibuk dan terkejar-kejar membuat sesuatu. Bila time makan, kita makan dengan laju aja. Kita tak kunyah makanan kita. Nak cepat. Nak cepat aja, semua nak cepat. Tapi kita lupa dalam air liur kita pun mempunyai enzim. Enzim ni jadi penghadaman akan bermula dari mulut kita. Jadi kita kena kunyah makanan kita perlahan-lahan. Jadi bermula dari situ. Jadi nampak di mana makanan kita tak hadam bermula daripada mulut kita. Kalau kita asyik makan dengan laju aja, ya. Okey. Yang kedua, kebiasaannya kita tengok bila kita makan tu, kita minum air sekali. Itu pun tidak elok. Sebab air tu akan
mencairkan asid hidroklorik tu. Kan saya dah kata asid hidroklorik tadi penting. Jadi ini akan mencairkan. Jadi kalau kita nak minum, kita minum selepas kita makan. Berapa lama waktu kita boleh minum terus selepas makan ataupun ada masa dia setengah jam ke macam mana doktor? Kalau kita minum, kita boleh minum selepas makan pun boleh. Ada setengah pun, yang nak setengah jam pun boleh. Yang itu cuma jangan selang-seli kan? Yes, jangan selang-seli. Okey. Yang ketiga, kita suka makan makanan segera. Okey. Makanan segera ni dia kurang serat dalamnya. Ya, fast food ya. Dia kurang fiber ya. Makanan segera memang kurang fiber. Kita sepatutnya makan sayur-sayuran tu lebih. Jadi kenapa serat ni penting? Serat ni dia menjadi makanan untuk bakteria yang bakteria yang baik dalam usus kita. Yang untuk menjaga kita punya, kita cakap sistem imun, semua tu kita perlukan bakteria. Jadi kalau serat kurang, jadi ini pun akan menjejaskan kesihatan usus. Ya. Yang keempat, kebanyakan ramai dia banyak makan karbohidrat dengan lebih daripada biasa. Karbohidrat yang kita maksud ni macam nasi, roti, mi, biskut, kuih. Kenapa yang ini pun boleh affect kesihatan usus ni? Sebab apa? Karbohidrat yang berlebihan ni, kita panggil ni refined carbohydrate ni, dia akan bertukar menjadi glukos. Glukos ni pula dia menjadi makanan pada kulat yang dalam kita punya flora tu. Kulat yang specifically yang kita maksud sini ialah candida. Okey. Jadi bila candida ini dah banyak sangat gula kita bagi makanan untuk kulat ni, dia akan bertambah jumlahnya dalam kita punya usus. Dan kita akan kena jangkitan usus, kita panggil itu intestinal candidiasis. Bila ini berlaku, dia akan menimbulkan gejala seperti pedih hulu hati, kembung, senak perut, sembelit. Ya. Jadi bila kita dapat ini pula, kita ingat, kita ni sakit gastrik. Kita makan pula lagi banyak lagi. Ini lagi memburukkan lagi keadaan. Membebankan lagi perut dan usus. Ya. Dan bila kita ada jangkitan kulat ni, dia pun kadang-kadang akan bagikan gejala alahan. Jadi pada orang yang ada asma, pada masalah resdung, jangkitan ni pun boleh menimbulkan gejala begini. Jadi bila seseorang tu bila ada asma atau resdung dan dia ada jangkitan, selalunya doktor akan memberi antibiotik sebagai rawatan. Sebab dia kadang-kadang kurang pasti sama ada jangkitan tu disebabkan oleh bakteria ataupun virus. Kita mesti ingat antibiotik diberi hanya untuk jangkitan bakteria. Kalau di virus, antibiotik itu tak ada kesan. Tapi antibiotik yang kita ambil ni mempunyai kesan ke atas kita punya flora bakteria dalam usus sebab dia akan membunuh tu. Jadi ini akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam flora usus dan ini akan mengganggu lagi kesihatan usus kita. Jadi tanpa kita tak sedari, kita ingat kita tengah buat baik ni tapi akan tu. Jadi kalau katalah antibiotik perlu juga, selalunya kita akan suplemen sakit tu dengan probiotics. Probiotics itu ialah bakteria yang baik. Kita kena ganti balik lah. Okey, baik. Okey. Dan ada juga orang yang mungkin dia kata kalau nak bagi acidic sikit bahagian dalam perut kita, maknanya kalau kita amalkan pemakanan buah-buahan citrus contohnya, boleh ke doktor? Kalau macam untuk detox, setiap hari makan purified water dengan minum air dengan lemon contohnya, ataupun amalkan orange, adakah itu membantu sebenarnya? Air dengan lemon tu sebenarnya bila masuk dalam badan kita, dia jadi alkaline. Kita nak badan kita jadi alkaline. Kita tak nak badan kita jadi acidic. Acidic tu kurang baik. Yang perut kita dia sendiri yang mengeluarkan asid tu. Jadi kita jangan pula ambil daripada luar. Macam kita ambil bila kita fikir kita ada gastrik. Macam saya kata simptom yang keluar tadi. Pedih hulu hati. Gastrik. Pergi beli antacid pula. Tahu yang antacid tu? Antacid tu dia akan neutralize kita punya asid dalam perut. Ya, faham ya? Dalam kita punya perut tu asid, dalam ususnya dia pH-nya ialah alkaline. Jadi bila kita ambil antacid tu lagi memburukkan keadaan. Okey, baik. Kita harapkan kita mendapat maklumat yang lengkap sebenarnya. Doktor, kalau boleh kita dapatkan sedikit tip ataupun tempat yang mana kita boleh dapatkan lebih nasihat sebenarnya berkenaan dengan ini. Alright. Sharing kasih. Okey.
Saham ni ditubuhkan 5 tahun dulu untuk doktor-doktor dan orang awam ya. Jadi boleh pergi ke laman sesawang kita iaitu www.sahamm.org ya. Sana kita boleh dapat keterangan lanjut berkenaan persatuan, aktiviti persatuan dan untuk menjadi ahli yang kita buka untuk doktor dan orang awam ya. Dan kita akan anjurkan satu kursus sertifikasi nutrisional Mac akan datang. Baik. Juga terbuka pada doktor dan orang awam. Baik. Sila. Terima kasih doktor, kita ucapkan kerana bersama-sama kami ya memberikan maklumat berkenaan dengan penyakit yang bermula dari perut dan